KPM. Hari ini Cikgu Rusnizan cakap kita nak buat eksperimen berkaitan minyak masak terpakai dan tak terpakai. Yang inilah kot ya, minyak masaknya. Tapi mana satu yang terpakai dengan tak terpakai ni? Apa beza dia? Kawan-kawan, tahu tak mana satu minyak masak yang terpakai dan tak terpakai? Assalamualaikum, salam sejahtera murid-murid yang sedang menonton saluran Didik TV KPM bagi slot menengah atas. Hari ini kita akan sama-sama belajar mata pelajaran sains tambahan. Kita dah tahu siapa cikgu kita hari ini. Jom kita nak persilakan Cikgu Rusnizan Muhammad dari SMK Tengku Bariah Terengganu. Selamat datang Cikgu. Selamat datang Nisa. Cikgu Nizan sihat? Alhamdulillah sihat. Baiklah, saya dah bersedia hari ini. Tetapi sebelum itu murid-murid di rumah kita juga dibantu oleh juru bahasa isyarat iaitu Cikgu Saiful Amri Sailan dari SMK Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Seksyen 17 Shah Alam Selangor. Baiklah cikgu, hari ini saya tengok bahan-bahan di atas meja kita, saya nampak ada minyak cikgu. Mana satu minyak masak terpakai dengan tak terpakai ni? Okey Nisa. Kalau Nisa tengok dari segi warna dia, baik. Kita dah nampak yang tu warna cantik sikit kan, jernih, dan satu lagi warna tu pekat sikit lah. Betul, lebih gelap. So beza dia tu, kalau warna pekat tu mestilah minyak masak terpakai sebab kita dah gunakan dia. Minyak masak terpakai. Tapi kalau Nisa nak tahu lebih panjang, apa kata kita masuk kelas kita dulu? Okey, jom kita mulakan kelas kita. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Nisa. Okey, yang pertama hari ini tujuan utama kita adalah untuk keperluan memproses minyak sawit terpakai. Jadi minyak sawit yang tak terpakai itu kita tak gunalah. Kita nak guna minyak sawit yang terpakai. Tapi sebelum tu kita kena kaitkan dulu apa beza dua tu. Okey, yang pertamanya kita kena bezakan minyak sawit terpakai dengan minyak sawit biasalah. Okey, minyak sawit ciri-ciri dia yang pertama nisbah dia iaitu lemak tepu dia ada 50 dan lemak tak tepu pun 50. So samalah dia punya tu, dia seimbang. Yang kedua tahap terhadap pemanasan dan juga pengoksidaan dia tahanlah. Sebab tu bila kita guna untuk menggoreng ke nak goreng sayur, goreng ikan dan sebagainya tak ada masalah. Okey, dia merendahkan aras kolesterol, kita panggil LDL iaitu low density lipoprotein, dan juga dia meningkatkan aras kolesterol high density lipoprotein. Harga yang kompetitif dia iaitu dia lebih murah berbanding dengan minyak-minyak sayuran yang lain lah. Dan dia kaya dengan provitamin A dan juga vitamin E. Vitamin E ni iaitu antioksida. Apa dia antioksida? Penuaan. Anti penuaan. Ini yang betul. kita mahu. Tapi janganlah Nisa kerana anti penuaan Nisa pergi terus minum minyak, tak jadilah. Okey, tetapi kalau bila kita guna dia maka dia akan berubah warna. Di mana dia punya ciri minyak sawit terpakai tu warna dia lebih gelap. Okey, kandungan asid lemak dia bebas dan juga dia mudah teroksida. So dia tidak boleh ditapis semula untuk dijadikan sumber makanan. Tetapi kita boleh guna dia untuk buat benda lain. Apa benda lainnya nanti kita tengok secara menyeluruh nanti. Okey Nisa. Okey. Yang ni contoh yang ni saya ambil gambar, mungkin berbeza depan tu dari segi botol dia lah, tapi warna dia tetap sama, minyak sawit dan juga minyak sawit terpakai. Kadang-kadang kita juga sebut minyak masak. Sebab kita dah sebati minyak guna untuk masak, tak ada masalah. Okey, cuma kita guna sebab kita banyaknya minyak sawit lah di negara kita misal. Okey, kita tengok faktor yang menyebabkan perbezaan warna kedua-dua tu. Dari segi warna, dari segi kelikatan dia. Okey, yang pertamanya adalah pengoksidaan. Apa dia yang dikatakan pengoksidaan? Di mana pemanasan dia secara berterusan berulang kali ataupun pada suhu yang terlampau tinggi. Okey, pada suhu terlampau tinggi maka dia menyebabkan kerosakan dia lah. Okey, yang kedua iaitu hidrolisis. Bila sebut perkataan hidro depan tu, maka dia ada kaitan dengan
Air, ya betul Nisa. Berkaitan dengan air, di mana wap air ataupun ada kandungan air dalam tu. Apabila kita panaskan, jadi kandungan air itu perlu disejakkan, maka dia akan mengalami kerosakan dia lah. Dan yang ketiga, dari segi pempolimeran, di mana berlaku apabila terdapat mangkin. Mangkin itu adalah untuk mencepatkan tindak balas lah, seperti logam atau mineral pada suhu tindak balas yang sesuai dan juga tempoh masa yang mencukupi. Yang ni tiga ni murid-murid kita di rumah sudah arif tentang tiga faktor yang mempengaruhi minyak sawit kita. Okey, seterusnya keperluan. Kenapa kita perlu memproses minyak sawit terpakai tadi? Okey, yang pertama sebab dia harga dia lebih murah. Kalau kita guna minyak sawit yang biasa tu mungkin mahal sikit lah. Di mana yang ni kita boleh dapat kat mana? Boleh dapat dekat restoran, dia kumpul minyak yang terpakai tu dan kita beli dengan harga yang lebih murah. Yang kedua sebab dia boleh menghasilkan banyak produk bukan makanan. Okey, maksudnya bahan-bahan sampingan dia tu boleh buat untuk benda-benda lain lah. Okey, bahan-bahan yang kita boleh komersialkan dia lah. Okey, mengapa? Dan dia punya kegunaan utama dia adalah biodiesel. Dia boleh buat biodiesel. Biasanya sebelum ni kita guna biodiesel daripada kita guna diesel iaitu daripada bahan api fosil. Dan apa beza dia bahan api fosil dengan biodiesel? Bahan api fosil yang kita tengok yang paling utamanya, kita tengok sini ada dua utamanya, iaitu tenaga yang boleh diperbaharu dengan tenaga yang tidak boleh diperbaharu. Maksudnya kalau kita tengok situ, kalau anak murid kita tanya apa maksud dia diperbaharu dan tidak boleh diperbaharu, maksudnya kalau diperbaharu tu dia datang daripada sumber asli macam minyak macam pokok kelapa sawit. Buah dia tu dapat menghasilkan minyak sawit. Kalau yang tu daripada binatang ataupun tumbuhan yang telah mereput bahan api fosil. Dan juga bahan api fosil ni kadang-kadang bila guna dia semakin pupus dan tidak mencukupi. Kenapa tidak mencukupi? Sebab permintaan dia terlalu banyak disebabkan oleh pembangunan. Mungkin guna untuk kereta, lori dan sebagainya, tapi kesan negatif dia terhadap alam sekitar lah. Pembebasan gas, kalau Nisa tahu pembebasan gas karbon monoksida yang boleh menyebabkan alam sekitar kita tercemar. Tapi kalau guna biodiesel, dia tidak merosakkan alam sekitar. Tapi kedua-duanya, biodiesel dan juga diesel, biodiesel dia punya kesan dia lebih berkesan berbanding diesel. Dia sama aja, cumanya dari segi kita nak tengok dia mesra alam, tidak merosakkan alam sekitar. Okey, Nisa ada apa nak tanya saya ke? Saya tertanya-tanya cikgu, kalau minyak masak terpakai mesti dia ada bau sebab dah digunakan. Macam mana kita nak hilangkan bau dia, cikgu? Cara nak hilangkan bau, dia ada satu proses yang dipanggil proses penjerapan, di mana dia tambah karbon untuk menarik molekul-molekul yang menyebabkan bau dia lah. Maka bau tu akan hilang perlahan demi perlahan lah. Baiklah, murid-murid, sekarang kita dah tahu perbezaan minyak masak terpakai dengan minyak masak yang tidak terpakai atau belum digunakan. Kita akan sambung kelas kita selepas ini. Kita rehat dahulu, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini ke slot menengah atas di saluran Didik TV KPM. KPM. Murid-murid, kembali ke slot menengah atas di saluran Didik TV KPM bagi mata pelajaran Sains Tambahan. Kita sedang belajar topik keperluan memproses minyak sawit terpakai. Sekarang ni nampak tak? Dah pakai kod mak-mak, sarung tangan. Kita nak buat apa ni, cikgu? Okey, Nisa, kita nak buat eksperimen lah. Yang Nisa tunggu-tunggu, betul? Ya, betul. Okey, eksperimen apa kita hari ini? Iaitu kita nak hasilkan biodiesel dan juga gliserol.
Ada dua, biodiesel dan gliserol. Apa bahan-bahan yang diperlukan Nisa hari ini? Macam nak masak kan? Ya, betul. Bahan-bahan yang diperlukan. Bahan-bahan. Okey, kalau Nisa tengok di atas meja banyak benda. Ada bika, ada kaki retot, dan yang paling utamanya adalah minyak sawit kita lah, minyak sawit terpakai. Okey, saya bagi kita punya prosedur dululah, langkah-langkahnya. Okey, yang pertama tu kita kena timbang pula dah. Kena sukat 15 ml etanol dan kita tuang ke dalam bika. Yang kedua, 0.5 gram ketulan natrium hidroksida NaOH dilarutkan dalam etanol tersebut. Yang tu kita timbang dulu dan baru kita larut. Yang ketiga, minyak kita guna 50 ml minyak masak terpakai yang kita perlu panaskan dia sekejap dan kita tuang ke dalam campuran etanol dan juga natrium hidroksida tadilah. Okey, dan yang keempat kita perlu campurkan dia tu dan dalam corong pemisah dan kita goncangkan. Okey, campuran tu dibiarkan seketika dan kita tengoklah macam biasa pemerhatiannya. Baiklah. Okey, gambar dia apa dia? Oh, tak sabar Nisa. Tak sabar. Tapi kita tengok dulu gambar dia apa dia, macam mana. Okey, so Nisa tengok ni yang saya terangkan tadi. So kita tengok satu demi satu tu, so kita nampaklah dia punya kita tuangkan etanol, lepas tu kita tuangkan natrium hidroksida dan kita tuangkan minyak. Tapi sebelum tu kita nak buat, kita kena panaskan minyak dululah. Walaupun kita tengok step-step dia tu, langkah-langkah dia. Okey, yang keempat kita campurkan keduanya. Ketiganya tu dan kita goncangkan, kita biarkan dia beberapa lama lah. Berapa lama tu nanti kita tengok. Kalau benda tu cepat, dia akan tunjukkan hasil dengan cepat lah. Kalau lambat, nanti kita tengok dia punya macam mana keadaannya. Okey, so di sini saya dah detailkan nampak dia punya tu, tapi saya kena patah balik semula, takut saya terlupa. Terlupa apa? Terlupa dia punya jisimnya, mililiternya banyak mana. Okey, Nisa, kita boleh teruskan? Boleh, cikgu. Kita mulakan. Apa yang perlu kita buat dulu? Kita nak panaskan minyak dulu, kita timbang minyak dululah. Boleh. Okey, Nisa, caranya. Okey, caranya minyak ni kita kena letak dalam bika dululah sebab kita nak sukat isi padu dia. Boleh buka Nisa? Boleh. Okey. Tuangkan. Berapa banyak cikgu? Berapa banyak? Okey, dia nak 50. 50 Nisa tuang je. Nisa guna silinder penyukat situ Nisa. Baik, okey. Okey, tuang je banyak mana pun tak ada masalah. Lebih tak apa. Okey. Baik. Kita akan gunakan silinder penyukat yang besar ya. Baik. 50. Okey, yang ni tak ada masalah. Kita boleh angkat dia untuk tengok tempat meniskusnya. Baiklah. Okey, macam mana kita nak tengok yang sukatan kita betul-betul tepat, cikgu? Okey, mata kita kena berserenjang dengan nilai dia lah. Yang meniskus dia tu tadi. Okey, saya dah nampak dah. Secukup. Misal 50. Terlebih pula sikit. Okey. Balik sikit. Okey. Okey, dah tepat. 50. Okey, kita tuang dalam satu bika kosong tadi. Bika yang lain. Tuangkan di dalam bika yang lain. Okey, so yang ni kita guna pemanas ni. So letaklah atas ni sekejap. Okey. Berapa lama kita sekejap je nanti. Saya nak letak sekali atau berasingan, cikgu? Letak je Nisa atas tu tepi. Okey, baik. Okey, boleh. Okey, yang kedua sementara kita tunggu dia panas sekejap. Okey, yang kedua kita guna etanol. Nisa tuangkan dalam bika yang kecil sikitlah. Baik. Okey, jaga-jaga ya Nisa etanol. Ini kena berhati-hati. Dia tak meletup pun, jangan risau. Cuma dia takut terpecik, nanti kena basuh dengan air yang banyak lah. Baik. Okey, yang ni kita guna. Berapa banyak, cikgu, etanol? Okey, berapa banyak? Kita guna 15 saja Nisa. 15. Okey. 15 guna silinder penyukat yang kecil itulah. Okey. Kemudian gunakan silinder penyukat yang kecil. 15. Takut tak cukup pula atau terlebih. Okey. Okey. 15. Okey, kita tuangkan dalam. Baik. Boleh. Dalam bekas yang ni. Dalam bika yang baru. Yang baru. Okey, dah selesai. Step yang kedua. Baiklah. Okey, selepas tu kita nak buat apa lagi? Seterusnya, cikgu. Seterusnya
kita nak timbangkan, Nisa nak timbang dulu ke atau macam mana? Boleh kita nak juga, timbangkan natrium hidroksida. Nisa cari bikar yang kecil, yang kosong. Baik. Okey, boleh letak atas penimbang. Okey, letak atas Kosongkan dia penimbang. dulu. Kemudian kita akan tekan butang Okey, kan? Okey, kita nak 0.5 gram sahaja. 0.5 Nisa gram ambil tu sahaja. mungkin seketul atau 2 ketul. Baik. Nisa boleh guna spatula hijau tu lah. Gunakan. Yang ni tak boleh ambil guna tangan ni ke cikgu? Guna tangan dia mudah bertindak balas, Nisa. Okey. Okey, 0.5. Tapi letak je satu. Kita nak 0.5 je. Terlebih Nisa kena ambil balik, keluarkan dia semula. Balik. Baik. Saya rasa sikit je. Sikit lagi je. Sikit lagi. Buat seketul lagi. Sampai yang ini kot. Boleh. Okey, kita pastikan dia betul-betul 0.5. Nisa ambil je satu lagi yang kecil sikit. Kecil sikit. Oh, yang ni ketulan dia nipis-nipis je cikgu. Ya betul Nisa. Okey, bolehlah tu. Bolehlah ya. Okey. Okey. Okey, saya ambil dulu. Baik. Silakan cikgu. Ini adalah natrium hidroksida. Baik. Dalam bentuk ketulan yang ni. Dia ada bentuk serbuk pun ada. Kalau bentuk air tu kita larutkan dalam air lah. Baik. Seperti yang Cikgu Nisa sebutkan tadi, murid-murid jangan pegang menggunakan tangan kerana ianya Nisa boleh tutup baik. sebab dia mudah meruap. Ya betul. Okey, saya tutupkan segera. Okey Nisa, minyak boleh. kita ni kita angkat, letak atas ni dulu sekejap sebab kita dah panaskan dia tu. Baik, boleh cikgu. Yang ni kalau Nisa tanya kenapa tak nak tunggu dia mendidih? Kalau nak tunggu minyak mendidih sampai esok lah Nisa, kalau dia mendidih lah. Okey, kita angkat. So saya matikanlah ini. Baik. Okey, Nisa angkat, boleh letak dulu satu. Memandangkan ada bahan yang sensitif, yang mudah reaktif dan minyak yang dipanaskan, murid-murid Okey, lepas tu berhati-hati. apa yang perlu kita buat, kalau kita tengok pada paparan slide kita, kita masukkan natrium hidroksida ke dalam etanol. Okey, kita masukkan ke dalam etanol dan kita kacau lah. Okey. Kita kacau. Ada yang melekat. Okey. Kita kacau kan? Kacau yang ni untuk dia membantu dia sebagai mangkin je lah yang ni. Baik. Kacau. Nak tunggu dia larut tu memang lambat lah Nisa. Lambat sikit. Nisa ketuk-ketuk sikit. Jangan larut. kuat sangat bagi dia pecah. Baik. Okey. Kacau. Berapa lama biasanya waktu untuk dia melarut ni cikgu? Dia sekejap je, dia tengok keadaan kita macam mana kita larutkan dia. Baik. Nisa boleh pecahkan dia punya ketulan tu lah. Baik. Slow-slow. Saya akan pecahkan, tekan-tekan sikit. Tekan-tekan sikit bagi dia cepat. Dia kecil, kecil sikit saiz dia, cepat sikit dia larut. Baik. Okey, saya akan tengok mana. Okey. Boleh Nisa Boleh. Sebab dah lama tak eksperimen Ya, betul. Rindu pula nak kembali ke sekolah sebabnya cikgu. bila dah kerja ni, takkanlah tiba-tiba nak masuk makmal. Saya nak buat eksperimen boleh tak? Masa ni lah kat Didik TV saja kita boleh buat kita apa bawakan saja. makmal ke Didik TV. Okey, saya rasa saya dah nampak larut dah melarut tu. Okey, dah larut. Baik. So kita masukkan minyak kita tadi. Okey, hati-hatilah, saya takut masih panas. Rasanya dah sejuk dah sikit ni bikar dia. Okey, masuk dalam ni. Boleh ke kalau kita masukkan minyak tu sebelum ia larut cikgu? Nanti dia akan mempengaruhi ketulan tu untuk larut. Sebab minyak tu, sebab isi padu dia dah bertambah, maka dia akan mempengaruhi lah. Okey. Saya rasa ada ketulan sikit lagi. Okey, saya tekan sedikit cikgu ya. Okey, boleh lagi memudahkan ia melarut. Okey. Kenapa cikgu punya larutan dah berubah warna tu? Sebab saya dah masuk minyak. Okey. Okey, Vincent. Saya pun tak sabarlah nak masukkan. Okey. Okey, saya akan masukkan. Okey, menggunakan kain. Saya pegang di bahagian atas lah, kurang panas. Baik. Ya. Okey, tuang. Wah, warnanya menjadi lebih Nisa pekat. kacau sikit untuk larutkan campuran berkenaan. Baik. Kacau sedikit. Okey. Jom kita
Kacau. Wah. Dah cantik warna dia sikit. Warnanya menjadi lebih pekat, cikgu. Jadi lebih pekat sikit sebab dia dah bercampur dengan etanol dan juga natrium hidroksida tadi. Okey, lepas tu Nisa, apa yang perlu kita buat? Kita tuang saja ke dalam. Pastikan Nisa pastikan dia punya ni kedudukan penutup dia ni supaya tak itulah cantiklah sebab takut nanti dia terkeluar bahagian bawah tu. Baik, okey. Okey, Nisa pegang bahagian bawah, takut bahagian ni nanti dia panah larutan dia tu. Okey. Penutup dia ni okey Nisa? Okey. Itu langkah berjaga-jagalah. Baik. Okey, kita tuangkan. Okey, hati-hati tuangkan dalam dia. Okay, saya perhatikan dahulu cikgu ya. Okey, boleh. Tuan berhati-hati, murid-murid boleh perhatikan supaya nanti bila di dalam makmal di sekolah, murid boleh melakukan langkah demi langkah dengan penuh berhati-hati. Okey. Kerana banyak aspek keselamatan perlu dipatuhi ni. Ya, betul Zah. Okey. So kita goncang sikit-sikit lah. Okey. Goncang sikit macam tu. Goncang dan kita buka sikit. Okey Nisa. Tuangkan. Dah siap. Dengan penuh berhati-hati. Okey, wah. Macam jus. Ya. Tapi ini bukan makanan. Baik-baik ya, hati-hati murid-murid. Sebab tadi kita dah cerita produk bukan makanan. Betul. Jangan sampai termasuk mulut atau sengaja dimasukkan di dalam mulut. Kemudian kita kemudian kita tutup. Nisa goncang atas. sikitlah. Jangan terlalu sangat. Goncang-goncang macam tu. Perlahan-lahan je cikgu. Ya. Okey, goncang-goncang. Bisa nak buat macam ni pun tak bisa. Buat macam tu. Boleh je. Takut. Tak apa, nanti dia tu. Okey, lepas tu Goncang. Nisa buka dia punya tu. Goncang sikit. Kemudian kita akan pasangkan. Kita letak pada kaki laptop ni lah. Baik. Aduh, kaki laptop saya ni. Berapa lama nak kena goncang ni cikgu? Sampai goncang sekejap je. kesan Kita dah puas hati dia punya. Dia punya tu dah sebati. Baik. Dia punya tu. Kita akan pasangkan pada kaki retot. Okey. Nisa kena tengok dulu dia tinggi ke rendah, takut nanti tu. Okey Nisa. Boleh cikgu tunjukkan? Pastikan yang ni duduk sebelah sini Nisa. Baik. Sebab mudah kita nak pusing ke apa ke. Baik. Okey, murid-murid, saya alihkan sekejap ini supaya lebih jelas untuk Nisa kongsikan kepada murid-murid. Okey, letakkan di sini. Kemudian kepitkan. Berhati-hati. Okey Nisa, kalau boleh kita tak apa, nanti saya bantu Nisa. Kalau boleh kita apitkan pada kaki retok ni. Larutan dia ni duduk di bawah lah supaya kita nampak. Nisa tu kena turunkan sikit. Turunkan lagi, baik. Okay. Tak apa, saya pegang, boleh Nisa bantu? angkat. Okey, saya pegang sekejap. Baik. Okey. Okey, Nisa angkat yang terbuka yang ni. Boleh. Sikit. Okey. Boleh Nisa? Dia kuat tu. Ketat betul. Pusing kaki retok ni. Okey. Boleh cikgu bantu saya? Boleh. Maklumlah. Okey. Tinggikan. Baik. Okey, Nisa ketatkan dia. Ketatkan. Boleh. Buka. Tak apa. Dia boleh cuba je lagi sikit. Okey. Boleh cikgu? So kita biarkanlah. Biarkanlah selama bila kita biarkan sama ada kita biarkan sejam 2 jam, nanti kita akan nampak 2 lapisan lah. 2 lapisan. Macam mana kalau kita nak tunggu seminit 2 minit lambat. Okey, apa kata kita tengok slide yang saya sediakanlah, yang saya dah buat di makmal sekolah. Baik. Okey, hasilnya yang ni nampak dia ni panggil corong pemisah. Sebab dia akan misahkan dua larutan. Di mana kalau kita tengok pada slide tu, yang tu beza corong pemisah sana, lain. dia kecil bawah atas besar. Betul. Tak ada masalah, dia sama je. Yang tu mungkin lain sikit sebabnya saya nak bawa ke studio yang ni, jadi saya guna yang tu. Kalau tak nanti berbeza, nanti susah pula nanti Nisa nak bayangkan. Okey, so hasil dia gliserolnya berada di lapisan bawah dan biodieselnya berada di lapisan atas. So kalau kita nak biodiesel, maka kita buka dia punya ni, pilih dia ni, maka kita buanglah. Bukan kita buang, maksudnya terus kita buang ke tempat lain. Kita buang dia punya gliserol bahagian bawah. Dan kita tinggalkan biodiesel saja. Sebab kegunaan dia biodiesel tu untuk bahan api lah. Dan gliserol dia ada juga untuk kegunaan-kegunaan lain. Yang tu gliserol dinamakan hasil sampingan. Okey, apa yang dikatakan hasil sampingan, kadang murid kita ni kena beritahu satu-satu persamaan dia. Kalau tak nanti dia akan macam mana cikgu saya nak buat persamaan dia ni dalam buku teksnya tak ada. Memang dalam buku teks tak ada, tapi dalam didik TV ada. Ya, kita kongsi kenapa dalam buku teks tak ada, sebab murid kita perlu explore dan sebagainya. Yang tu dia dia punya pengetahuan
tambahan kepada Baik. dia. Okey, kalau kita tengok sini, nama proses kita buat tadi adalah proses transesterifikasi. Nama dia tu kena baca, jangan kita nak baca tak sabar-sabar nak baca dia punya tu. Kena satu-satu. Transesterifikasi. Okey, dan persamaan dia kita nampak tadi minyak sawit terpakai kita guna. Kita guna etanol, betul. Kita guna natrium hidroksida dan hasilnya biodiesel, gliserol dan air. So hasil sampingan dia gliserol dan air. So apa fungsi natrium tadi, Nisa? Fungsinya sebagai mangkin untuk mempercepatkan tindak balas. Tindak balas. Tapi cikgu, apa kelebihan kita hasilkan biodiesel ni? Okey, kelebihannya Nisa dah pandai sekarang ni dah banyak nak tanya. Okey, kelebihan biodiesel. Satunya kita nak elakkan kalau kita buang je minyak sawit tadi, sebab kita boleh dikita semula. Bila kita semula, sayanglah kita buang macam tu je. Dia boleh menyebabkan dia punya kesan dia juga kepada alam sekitar lah. Merosakkan alam sekitar. Contohnya, mungkin kalau kita tengok di sini, okey, kelebihan dia, okey, yang pertama, mungkin kalau kita tu dia boleh mengelakkan sistem peparitan kita terganggu lah. Okey, yang kedua, sumber bahan api alternatif kepada bahan api fosil tadilah. Dan yang ketiga, dia mengurangkan pencemaran udara bila kita guna biodiesel tadi. Baiklah murid-murid. Sekarang kita dah buat pun eksperimen ini bersama-sama. Bagaimana cikgu, boleh tak cikgu berikan saya mungkin markah atau bintang terhadap prestasi saya mengikuti eksperimen kita hari ini? Okey, Mbak Nisa ni seorang yang mengikut arahan buat satu demi satu. Saya boleh bagi full. Markah penuh 5. 5 Nisa nak 5 je? 5 daripada 5. 10 nanti kalau ada lagi eksperimen kita bagi lagi 5, so boleh. Tambah dua-dua dapat 10 lah. Baiklah cikgu. Kita akan bergerak seketika. Murid-murid jangan ke mana-mana, sambung selepas ini di saluran Didik TV KPM. Murid-murid, kembali ke Makmal Didik TV di slot menengah atas saluran Didik TV KPM bagi mata pelajaran sains tambahan. Topik kita keperluan memproses minyak sawit terpakai. Cikgu, saya ada dengar minyak terpakai ni kita boleh guna hasilkan produk yang kita guna hari-hari. Produk apa tu cikgu? Ya Nisa, hari ni saya nak ajar Nisa bagaimana nak menghasilkan sabun daripada minyak sawit terpakai. Baik, jom cikgu. Tak sabar ni sabunnya. Okey, yang pertama kita tengok dulu lah macam biasa langkah-langkahnya ataupun bahan-bahannya lah. Okey, sebelum tu murid-murid kita di rumah dia belajar cara nak buat sabun, dia ada banyak cara-caranya. Tapi hari ni saya nak buat cara yang berbeza sedikit tapi hasilnya sama. Hasilnya sama. Apa dia caranya? Okey, kalau Nisa tengok pada slide yang saya sediakan, yang ni adalah proses untuk membuat sabun dan dinamakan proses saponifikasi. Sebut betul-betul. Saponifikasi. Okey, saponifikasi di mana bahannya di situ kalau kita tengok dia punya minyak sawit banyak mana isi padunya, dia guna natrium hidroksida dalam bentuk larutan, lepas tu dia panaskan, dia tambahkan air suling, dia tambahkan natrium klorida, di mana murid dia kena tahu fungsi air suling apa, fungsi natrium klorida apa, dan dia panaskan lagi sekali. Lepas tu dia turas dan hasilnya tu dia uji sama ada betul ke tidak sabunnya. Kalau kita ikut cara yang ni, bukan saya tak nak ikut cara yang ni. Cara yang ni kita buat pada murid-murid kita langkah demi langkah. Dia ambil masa yang cukup lama Nisa. Tapi yang ni saya nak ambil paling ringkasnya, bahan apa yang kita gunakan hanya 3 benda. Nisa boleh tunjukkan di situ. Okey, yang pertamanya of course lah kita guna minyak sawit terpakai. Yang keduanya adalah air suling dan yang ketiga kita guna bahannya dinamakan natrium hidroksida, masih lagi dalam bentuk ketulan lah. Okey, dia punya ni. So dia punya ni adalah natrium sodium hidroksida. Dia samalah bahasa Melayunya natrium hidroksida. Dan satu lagi di situ tidak ada yang tersembunyinya apa. Sebab kalau kita nak hasilkan
bau. Bau apa Nisa nak, maka Nisa boleh guna minyak wangi yang Nisa minyak ada. pewangi. Pewangi lah. Maksud panggil minyak wangi tu kita panggil pewangi ataupun dia panggil essential oil. Essential oil. Minyak Baik, pewangi saya lah. ada bawa ni cikgu. Okey, Nisa saya ada nak bawa. sabun saya wangi. Okey, Nisa. Kita tengok langkah-langkahnya. Di situ saya dah tulis dia punya kuantiti apa yang diperlukan lah. Mana minyaknya 100 gram. Okey, langkahnya 100 gram minyak masak terpakai tu kita masukkan ke dalam bikar, nanti kita timbang. Yang kedua, kita timbang isolin sebanyak 35 gram. Okey, juga masukkan dalam bikar yang lain lah. Jangan kita tambah sekaligus dulu. Okey, kita sediakan 3 bahan dulu berkenaan dan juga 15 gram ketulan natrium hidroksida. Dan caranya kita campuran tu dimasukkan ke dalam minyak sawit. Kita dikacau sekejap je, dia akan jadi pekat dan kita tuang ke dalam acuan. Acuannya ada 3. Nisa boleh pilih nak yang warna tu, Nisa boleh tunjuklah kepada murid-murid di rumah. Acuan terpulang. Nak acuan bentuk apa, ikut suka kita lah. Dan nanti pemerhatiannya kita catatkan. Kalau ikut di situ kita kena biarkan selama 24 jam Nisa. Lama Esoknya baru tu kita nak bekukan dia. Tapi tak apa, saya dah siap hasilkannya di rumah, di sekolah. Dan hasilnya tu saya dah setting susun-susun bawa di sinilah. Okey, kita boleh teruskan yang pertama dulu Nisa. Nisa buat dulu ke atau macam mana? Boleh cikgu nak buat bersama-sama pun boleh, tak ada masalah. Ya, Nisa buat dulu lah. Nisa timbang dulu bikar yang besar tu Nisa. Yang ini. Okey. Yang besar. Timbang dulu yang ni. Macam biasalah kita kosongkan dia dulu. Kena tekan tes supaya ia kosong. Okey. Nisa tuang seluruh minyak. Kita nak 100 gram. 100 gram minyak. Okey, saya tuangkan ya. Nisa tuang sebelum sampai 100. Okey, sikit-sikit Nisa, nanti dia sebelum 100 nanti kita guna penitis je nanti. Baik. Okey. 40 gram. 50. Seronok pakai timbang-timbang macam nak buat kuih kan Nisa. Betul. Macam buat kuih kena ada timbang yang tepat, begitu juga dengan kita punya ni. Okey, dah 70. Sikit. 28, 50. Sikit saja lagi. Okey, saya sudah boleh berhenti. Okey, 94. Kemudian saya akan gunakan. Boleh guna penitis lah. Penitis. Yang ini ya cikgu ya? Ya, betul Nisa. Penitis sedut tambah sehingga dia 100 lah. Baik. Untuk memastikan kita mendapat yang tepat. Tambah. Okey. Okey. 95 gram. Okey. Penitis tu sikit Nisa, Nisa tuang dulu sikit. Okey. Baik. Penitis tu memang sikit sangat dia punya kuantiti dia. Baik. Okey. Saya risau cikgu terlebih nanti. Terlebih tak apa, kita sedut semua. Okey, 98, 99. Sikit je. Okey, 100 lebih dah Nisa. Okey, Nisa dah 100. sedut sikit bawah tu. Sedut sikit kejap ya. Okey. Okey. Itu cara dia tu kita guna. Yang ni dipanggil langkah berjaga-jagalah. Di mana kalau lebih kita tuang. Okey, dah mahir dah tu. Ni dah lagi banyak bintang ni nak kena bagi ni. Banyak bintang cikgu. Okey, tepat 100. Okey, Nisa. So Nisa angkat, letak dulu kat situ. Saya buat dulu. Okey. 100 gram menggunakan penimbang digital lebih senang kan cikgu kan? Ya, betul. Sekarang ni pun saya pasti sekolah-sekolah pun dah menggunakan penimbang digital. Murid-murid pun dah tahu macam mana nak mengemudikan ataupun menggunakan. Lihat timbangan 96 gram. Dia ada perpuluhan-perpuluhan di situ. Sikit lagi, 98. Dah menggigil dah tangan. Dia lagi sikit nak capai tu, lagi menggigil tangan. Jadi perlu menggunakan penitis supaya mendapatkan berat yang tepat. Baik, 100 gram minyak terpakai. Minyak masak terpakai. Baik. Sikit lagi. Dah nak 100 dah tu. 30.2. Mencapai dia tu satu. Okey. Sikit ni. Sikit lagi. Okey. Dah sama dah dengan saya. Okey, boleh lah. Baik, 100 gram minyak terpakai. Seterusnya cikgu? Seterusnya Nisa sukat air lah. Air suling. Air suling Nisa guna bikar yang sederhana tu. Air suling sebanyak 35 gram. Okey, macam biasa letakkan. Tekan butang tes. Sebab kita tak nak berat bikar ni kan cikgu kan? Ya betul. Kita nak air saja. Okey, baik. Okey. Kita tekankan 35. Okey, sikit lagi. 20, 23.
31, 32. Oh, Terlebih Nisa 35. ada penipis. Kalau terlebih maknanya kita boleh sedut lagi. Boleh. Okey. Tak apa, lebih air Nisa boleh letak bekas putih, tak apa. 35. Sedut sikit. Sikit lagi. Nak bagi dia tepat tu, bersungguh ya. Okey, boleh nampak Okey. 35 gram. Okey, saya suka dulu air. 35 gram. Tekan butang teh. Kadang-kadang kan cikgu, budak-budak boleh lupa nak laju sangat kan. Ya. Lupa nak tekan butang teh. Maka Maknanya timbangan nanti, dia dah salah lah. Bacaan tak tepat ya cikgu. Sebab dia timbang sekali dengan bika. Dengan bika. Sebab kita nak berat air tu saja. Air saja. Okey. Baik. Sikit lebih tak apalah. Okey, baik. Okey. 35 gram air suling. Yang akhir sekali adalah natrium hidroksida. Baik. Okey. 15 gram ya cikgu. Ya betul Nisa, 15 Tekan gram. butang teh, kembalikan ke kosong. Seperti yang cikgu pernah sebutkan tadi, natrium hidroksida ni jangan dipegang Dengan terus ke tangan. kulit ya. Ya. Pisau 15 ya. Okey. 15 saja. Sikit. Okey. Cikgu, natrium hidroksida ni ada dalam bentuk lain ke cikgu selain daripada bentuk ketulan? Bentuk serbuk pun ada. Serbuk. Bila kita larutkan dia jadi larutan tu boleh simpan lah, dan dia kita timbang ni kadang-kadang kita nak dapatkan bilangan mol dia, tapi sekarang ni kita tak kira bilangan molnya. Baik. Kita just kira dari segi jisim dia lah. Saya rasa dah nak dapat tu. Sikit lagi. Seketul lagi. Sampai seketul yang kecil lagi. Baik. Yang kecil lagi. Kena tambah satu persatu ya cikgu. Ya betul Nisa. Okey. Okey, cukup. Dah tepuk 15 Okey, gram. pasal saya sukat. Baik. Ini tiga bahan saja yang kita gunakan. Apa tadi? Minyak masak terpakai, air suling dengan natrium hidroksida. 15. Okey, sikit lagi 13 gram. 13 gram. 13.9. 14, 15. Kalau terlebih kena ambil balik ya cikgu. Ya, kena ambil semula. Balik. Macam mana akan terjadi kalau kita tak ikut sukatan yang telah ditetapkan cikgu? Mungkin kita punya sabun kita tu mungkin terlebih alkali. Terlebih alkali ataupun tak cukup dia punya kepekatan dia. Baik. Maknanya akan mengganggu hasil sabun kita nantilah ya cikgu. Ya betul. Okey, cukup. Okey cikgu, dah 15. Baik. Baik, kita dah timbang ke semua bahan-bahan kita yang kita biarkan dulu. Okey, yang pertama macam biasa guna ruk kaca lah. Okey, kita tuangkan natrium hidroksida kita ni ke dalam air suling. Nisa kena hati-hati bila Nisa tuang, Nisa jangan pegang bahagian bawah. Sebab dia punya panas dia tu terlebih. Takut nanti tiba-tiba Nisa terkejut nanti terlepas. Jadi masalah pula kepada saya nak panggil orang berubat nanti. Okey, tak ada masalah. So kita kacau je Nisa. Okey, tuang kita kacau je. Sikit. Tuangkan. Tuang semua. Okey, tuang semua. Kemudian kacau. Adakah ia akan mengambil masa lebih lama kalau kita menggunakan lebih banyak natrium hidroksida cikgu? Dia ambil masa lama sebabnya kuantiti air berkenaan. Baik. Kepekatan dia lah. Nisa boleh rasa panas dia ada wap dia. Dia macam ada haba sedikit cikgu. Dia haba tu. Yang terhasil. Haba yang dikeluarkan dia ada sambil kita belajar tentang buat sabun, dia ada berkait dengan tajuk lain, iaitu bila haba dikeluarkan panas, dia ada tindak balas exothermic kita panggil. Murid-murid boleh nampak dekat balang saya ni ada kesan wap. Dia panas lah, sebab tu saya kata kena hati-hati pegang je tu. Patutlah cikgu pesan jangan pegang di bahagian bawah bika, pegang di bahagian atas ataupun boleh letakkan dan kacau. Okey, boleh je, tak ada nampak masalah. Wap yang ada pada bika saya. Nisa dah larut semuanya. Dah larut semuanya. Baik, dah tak ada ketulan. Sikit lagi.
Lah ada wap yang terhasil disebabkan haba yang haba yang bertindak balas dibebaskan. tadi. Okey. Okey, lepas tu kita buat apa Nisa? Agak-agak Nisa nak buat apa lagi? Kita nak campurkan dengan minyak ke cikgu? Ya, kita tuang ke dalam minyak tapi nanti sebabnya nak mudahkan kita tuang ke dalam kita punya acuan, kita dekatkan acuan kita. Nisa nak guna acuan mana? Saya pilih acuan yang kecil ni cikgu, boleh? Boleh. Yang macam bentuk sedikit macam kuih bulan. Ya. Okey, kita guna spatula lah kita nak kacau nanti. Gunakan spatula. Okey, tapi dia kadang dia ambil masa cepat Nisa, dia akan beku cepat tu. So kita kena segeralah. Okey, sambil-sambil masukkan ni. Perlahan-lahan dah kita kacau. Baik, okey, sambil kita kacau, saya akan tuangkan. Baik, tuangkan. Okey, agak-agak dah sebati. Terus kita tuangkan dalam acuan. Baik. Wah, lah cikgu. Okey. Menjadi lebih dah siap dah pekat. ni. So kita boleh tuang dalam acuan lah Nisa. Baik. Saya tuang dalam acuan saya ni, saya Boleh? bagi yang kecil sikit lah. Baik. Oh, cikgu menggunakan acuan silikon yang mudah didapati murid-murid. Okey, saya ini pun dah sebati. Boleh beli dah je dekat memekat. online. Saya akan gunakan acuan. Tapi cikgu, saya masih boleh bau minyak masak tu cikgu. Ya, betul. Nisa, kita terlupa. Ya, apa dia cikgu? Pewangi Nisa. Saya ada buat pewangi. Boleh ke kalau saya nak masukkan cikgu? Boleh, masuk dulu. Saya terlupa nak beritahu. Tak apalah, saya letak pewangi yang selebihnya ni. Baik. Sedapnya bau. Okey, kita akan masukkan Nisa tak lebih sikit pun pewangi. tak apa pewangi tu. Okey, berapa banyak cikgu nak tuangkan? Terpulang pada Nisa. Baik. Kalau banyak nanti bau dia terlebih lagi. Okey, saya tuangkan separuh saja. Botol yang kecil ini. Dan saya akan kacau sikit. Kacau sebati, lepas tu tuang je dalam bekas berkenaan. Baik. Okey. Dah sebati. Barulah bau wangi. Kemudian saya akan tuangkan di dalam acuan. Tak boleh pegang di bahagian bawah murid-murid. Saya dapat rasa haba yang panas dia terhasil. kan? Baik. Saya punya acuan saya ni kecil, saya tambah sikit acuan ni lah. Saya akan tuangkan. Wah. Kita boleh gunakan apa jenis acuan sekalipun ni cikgu? Boleh je. Yang ni saya guna acuan kuih ni saya sebenarnya. Tapi lebih mudah cikgu sebab acuan silikon dia mudah mudah nak keluarkan dia. Bila dia dah siap nanti kita mudah nak keluarkan. Betul. Tapi ni cikgu kalau boleh buat sendiri di rumah ni boleh bagi hadiah dekat orang kan cikgu kan? Ya, betul Nisa. Sabun boleh guna. Cuma kita perlu dapatkan natural hydroxida je lah. Ya, baik. Okey, saya dah tuangkan ke semua adunan So, saya. nak tunjuk depan kamera tak boleh nak angkat sebab dia masih lagi cair. Okey. Baiklah cikgu, berapa lama kita nak tunggu dia sampai dia betul-betul siap ni? Saya tak sabar. Tadi kita beritahu 24 jam. Tapi saya dah sediakan lebih awal lah untuk yang tu boleh dijadikan hadiah untuk Nisa kot. Kalau birthday Nisa hari ni, maka Nisa boleh tengok sebelah Nisa tu. Ada dua, satu happy birthday untuk rakyat Malaysia yang sambut pada hari inilah. Dan juga sabun yang tu besar sikit lah, yang guna acuan yang besar ni lah. Yang tu saya guna acuan kecil sikit lah. Okey, sama juga dengan yang ni. Okey, kalau Nisa tengok di situ, yang ni yang asalnya. Okey, pada slide tu kita tengok sini warna dia kemerahan kan. Tapi selepas 24 jam dia akan bertukar warna jadi warna cantik. Tapi warna dia macam coklat slow sikit. Tapi yang bawah tu kenapa warna merah? Kenapa warna dia berbeza cikgu? Kebetulan saya tambah kicap pula dah. Saya tambah pewarna merah ni. Saya nak tengok boleh ke tidak dia menghasilkan warna. Rupanya boleh. Dapat warna merah. So kalau Nisa nak warna lain, terpulang pada Nisa lah. Mengikut keinginan dan kreativiti lah cikgu. Ya, betul Nisa. Baiklah. Okey, so kalau kita tengok di sini, ni hasilnya yang saya tunjukkan. Okey, perbincangan kita yang inilah. Dan hasilnya kita boleh buat decoration tu, boleh bagi hadiah kepada kawan-kawan lah. Baik, sekarang kita dah selesai eksperimen kita yang kedua. Menanti hasil sabun kita ni berapakah bintang ataupun prestasi saya setakat ini cikgu? Okey, sebelum saya bagi prestasi kepada Nisa, Nisa nak cuba betul ke tidak sabun kita tu. Sabun yang telah dihasilkan oleh cikgu. Nisa boleh gosokkan tangan Nisa. Saya bagi air sikit. Okey, saya tolak dulu cikgu. Saya gosok. Kalau menghasilkan buih, ialah kot tak menghasilkan buih. Mungkin kurang lah sikit. Okey. Ada lah cikgu. Ada buih, nampak? Berbuih. Nisa boleh tunjuk pada kamera lah. Nampak tak murid-murid? Jadi berjaya lah Nisa. Bila berjaya, saya bagi lebih sikit lah kepada Nisa. 6 daripada 6. Tambah sikit bintang. satu. Tadi saya ada Nisa 5. nak 5 je, saya bagi 6 lah.
daripada 6. Betul ni sabu buih. So sekarang yang ni kita sirap boleh di sebelah guna kita. untuk basuh pinggan ke. Ya. Tapi nak guna untuk badan kita kena biarkan dia dulu beberapa minggu. Sebab tadi kita guna alkali. Baik. Maka kita nak kurangkan dia punya pH dia kepada pH yang lebih neutral. Jadi Lebih tak adalah neutral. dia merosakkan jari kita atau badan kita lah. Boleh Baiklah, guna. sekarang kita dah tahu cara yang sangat mudah dan ringkas untuk menghasilkan sabun sendiri di rumah. bisa. Murid-murid kita rehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali lepas ini di Didik TV KPM. Betul lah jadi. Didik TV KPM. Anda sedang menonton slot menengah atas di saluran Didik TV KPM bagi topik keperluan memproses minyak sawit terpakai. Cikgu, saya nak tahulah cikgu, kita dah lakukan pelbagai eksperimen berkaitan dengan minyak sawit terpakai ni kan. Macam mana kita nak kaitkan dengan kegunaan seharian kita? Okey Nisa. Tadi kita ada hasilkan biodiesel dan juga glycerol. Maka kalau kita tengok situ kos untuk hasilkan biodiesel dia tinggi. Betul. Bagaimana kita nak orang panggil nak top up dia punya nak kos tambah. berkenaan. Nak tambah kos berkenaan. Maksudnya kita tak naklah kos yang tinggi tapi hasilnya tidak boleh sedikit apa semua, maka glycerol tu main peranannya. Okey, sebab glycerol dia boleh hasilkan produk-produk lain. Okey, contohnya kalau kita tengok di sini kegunaan glycerol, kalau Nisa boleh tengok di sini ada beberapa produk lah, contohnya kosmetik, pemakanan, farmaceutical, penjagaan rambut, ejen pencuci yang kita buat sabun tadilah, dan juga agrikultur. Okey, agrikultur. So ada 6 di situ dia punya bidang dia. Tapi apa dalam bidang berkenaan, contohnya kosmetik kita boleh buat apa? Okey, yang pertama contoh daripada kosmetik iaitu krim asas, pencuci muka dan juga gincu. Bila kita tengok gincu, kadang-kadang kita tengok hasil dia apa ni, glycerol. Kadang mungkin kita tak pasti glycerol tu datang daripada mana. Sedangkan glycerol adalah banyaklah produk-produk lain. Cumanya salah satu bahan tambahnya glycerol kepada itulah untuk menghasilkan gincu untuk bidang kosmetik. Cumanya sebab kadang-kadang untuk hasilkan benda ni dia menggunakan bahan kimia, tidak semua benda kadang-kadang sesuai dengan kita. Okey, kadang-kadang dia ada kesan dia pada kulit kita lah. So kita kena pilih yang sesuai. Sebab bila menggunakan bahan kimia ni kita kena hati-hatilah, terutama yang tidak ada cop orang panggil pengesahan daripada KKM ataupun cop sirinnya. Kadang-kadang berhati-hati. Berhati-hati, bukan saya nak condemn produk-produk di luar, tapi kita kena pilih yang tertentu. Kadang-kadang ada harga yang tidak berbaloi dengan benda tu, ada yang harga terlalu murah, ada harga yang terlalu tinggi. Okey, tak ada nak promote apa-apa Nisa. Tidak. Okey, yang kedua bidang pemakanan. Yang tadi kita kata tak boleh makan, tapi dia hanya bahan tambah je untuk dalam ejen pengemulsi produk pastry ataupun untuk bidang untuk buat coklat. Okey, dalam farmaceutical krim bayi, okey, krim pelindung matahari dan juga lotion. Dia sikit je, dia guna kuantiti tertentu je. Okey, dalam penjagaan rambut dia guna shampoo. Okey, dia buat untuk shampoo, untuk perapi dan juga gel rambut, ejen pencuci. Sudah tahulah, kita tahu tadi kita buat sabun. Di mana sabun kita berjaya menghasilkan buih. Buih tu salah satunya faktor sabun tu tadi. Kalau tak ada buih, ada sabun, orang kata sabun yang tak ada buih yang dia boleh menanggalkan kita punya daki apa semua. Tapi walaupun dia kata sabun tu tak ada buih langsung, kadang-kadang kita boleh nampak sikit dia punya buih dia tu. Buih banyak ataupun tidak banyak. Cikgu, kalau tak ada buih pun sabun tu kita masih boleh rasakan dia menghasilkan yang licin. Licin. Itu faktor sebabnya kita tambah alkali. Faktor alkali tu dia licin. Kalau dia kasar sikit tu asid. Asid tu yang bahayalah. Kadang alkali dua-dua pun bahaya. Kuantiti tertentu lah yang penting lah. Okey, dan dalam bidang agrikultur iaitu racun serangga. Kalau racun serangga ni kita tahulah untuk apa kegunaan racun serangga berkenaan, di mana dalam bidang pertanian dia guna sedikit glycerol. Mungkin dia punya ni orang kata apa, tak nak ada chemical lebih
daripada bahan-bahan kimia lain. Jadi dia tambah hasil daripada gliserol tadi yang boleh dikatakan mesra alam lah. Betul. Sedikit. Okey, dan bahan-bahan berkenaan yang ni yang saya kata tadi, gliserol walaupun dia punya hasilnya sedikit dan gliserol ni perlu ditulingkan. Ditulingkan dan dijadikan poligliserol. Bila ada perkataan poli tu, dia telah mengalami proses dipanggil pempolimeran. Maksudnya dia punya bahan dia tu banyak, dia punya tu barulah boleh hasilkan kosmetik, pemakanan dan sebagainya lah. Kegunaan dia gliserol saja, di mana bila murid-murid kita tahu di perkataan poli depan tu maksudnya kuantiti gliserol yang dia telah tambah baik lah. Dia tak boleh guna direct terus daripada semua tu. Okey, dan apa yang kita lakukan ni dipanggil kita semula. Semula kita guna balik benda tu untuk buat produk-produk lain yang tu dinamakan penggunaan teknologi hijau dalam minyak sawit terpakai. Kesan positifnya. Okey, Nisa dah banyak belajar apa semua dengan saya. Agak-agak Nisa boleh bagi tahu satu ke dua ke ataupun beberapa yang Nisa boleh agaklah kesan positif kalau kita guna penggunaan teknologi hijau tadilah. Teknologi hijau. Okey cikgu, saya sekarang banyak lihat iklan ataupun seruan untuk kita semula minyak masak kita. Jangan buang, nanti longkang ataupun saluran paip tersumbat, nanti akan menjejaskan alam sekitar. Ya, betul Nisa. Kemudian akan membazir lah bagi saya sebab ianya boleh digunakan kembali. Boleh digunakan kembali. Jadi kita boleh buat benda lain, kenapa kita nak kena buang? Betul tak cikgu? Ya betul Nisa. Maksud betul lah Nisa beritahu tadi, kalau kita buang dalam longkang, bagaimana dia punya minyak tu kita nampak macam cecair. Ya, betul. Tapi bila kita buang dalam longkang, lama-lama dia akan beku. Dia punya sebab dia lemak kan. Dia punya asid lemak, dia akan beku. Bila beku dia akan menyumbatkan saluran tu. Yang tu boleh menyebabkan banjir kilat, aliran dalam tanah, saluran dan sebagainya lah. So yang pertama tadi Nisa beritahu betul lah, yang tu dapat mengelakkan sistem peparikan kita daripada tersumbat. Yang kedua, bila dah tahu dia punya tersumbat tu akan mengakibatkan pencemaran air, maka bila kita guna teknologi hijau berkenaan tadi, kita buat sabun ke apa saja, maka dia boleh mengurangkan pencemaran air. Dan juga dia mengurangkan penggunaan bahan kimia dalam penghasilan sabun. Maksudnya walaupun tadi saya kata kita guna natrium hidroksida, tapi kuantiti dia tu. Taklah kita guna sepenuhnya untuk buat sabun daripada bahan kimia. Dan dia meningkatkan kesegaran kita lah, kesedaran kita supaya minyak masak kita boleh dikita semula. Baiklah murid-murid. Ada apa Nisa nak tanya? Sekarang ni saya rasa saya dah faham mengenai topik kita hari ini. Jadi prestasi keseluruhan saya sebagai murid cikgu. Dapat buat eksperimen, dapat jawab soalan. Betul. Saya ada 11 bintang tadi. 11 bintang untuk hari ini. Maka saya tambah sikit lagi, saya bagi 13/13 je lah. Boleh? 13 bintang. Tu lebih daripada orang-orang lain dah tu rasanya. Sebab saya tambah daripada yang awal, eksperimen awal, eksperimen yang kedua, dan tadi Nisa bagi jawapan tadi. Jawapan yang betul-betul boleh dikatakan Nisa betul-betul study apa yang kita nak belajar hari ini. Terima kasih cikgu. Jadi untuk murid-murid yang menonton kita, saya nak minta Cikgu Rosnizan kongsikan rumusan secara ringkas terhadap apa yang telah kita sama-sama belajar hari ini. Okey, secara ringkasnya kita dah tahu bagaimana minyak sawit kalau kita buang saja dalam sinki dia boleh menyumbatkan tu. Apa kata kita guna untuk buat sabun, walaupun kita tak guna untuk basuh badan ke apa, kita boleh buat seperti mana yang saya bagi pada Nisa di sebelah tu, kita boleh create happy birthday ke apa. Cuma kita cari dia punya acuan dia je dan apa saja. Okey, yang kedua tu saya akan serah kepada Nisa lah. Nisa nak bawa balik rumah ke apa saja. Okey, dan apa bahan yang kita belajar semua hari ini, anak murid di luar sana boleh dapatkan di portal D5 yang disediakan oleh KPM. Baiklah, murid-murid boleh dapatkan bahan latihan pengukuhan di portal D5, dan saya ucapkan terima kasih kepada semua yang setia menonton kami hingga ke akhir rancangan. Terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Rosnizan Muhammad dari SMK Tengku Bariah Terengganu. Terima kasih jurubahasa syarat kita hari ini Cikgu Saiful Amri Sailan dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Seksyen 17 Shah Alam Selangor. Murid-murid, saya harap dapat bertemu anda lagi. Saya Nisa K untuk Didik TV KPM. Terima kasih.